Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada kamu semua. Okey, hari ini kita bertemu kembali untuk sambung topik kita yang kita tak habis minggu lepas, iaitu 30 kita. Okey, kali ini kita tengok kepada bahagian kelemahan dalam aspek masyarakat tempatan menentang pihak British. Okey, so kelemahan. Okey, pada peringkat awal penentangan, okey, kebanyakan kebangkitan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan untuk lawan pihak British ni dimenangi oleh orang tempatan. So first tu memang dia orang menang. Memang baik lah dia orang menang. Kau cantik menang. Tapi kebangkitannya kemudiannya dapat ditangkis oleh British. Tapi sayangnya dia orang dah berjaya, tapi sayangnya bila British start serang, habis. Dia orang dah tak boleh nak menang lah. Dia orang kalah. Okey, so apakah kelemahan strategi pemimpin tempatan sehingga kebangkitan masyarakat dapat dibatalkan British? Okay, so kita nak tengok apa kelemahan strategi yang ada oleh pemimpin tempatan ni. Okay, jom mari kita tengok. Okay, let's go. Let's go. Alright, yang pertama kelemahan dari segi penentangan bersenjata. Okey, kita tengok untuk legenda yang pertama iaitu Yang Tuan Atas Pejuang Terbilang, legenda Negeri Sembilan. Okey, dalam menentang pihak British, okey, dari segi senjata ni, pihak British dia gunakan meriam besar dan hancurkan kubu perdana Yang Tuan Antah. Okey, so pada awalnya dia orang tak berjaya nak hapuskan kubu Yang Tuan Antah dekat Bukit Putus dengan Parul. So apa dia orang buat? Dia orang start guna meriam besar. So dia orang berjaya hancurkan kubu Yang Tuan Antah. So Yang Tuan Antah pula time tu dia kehabisan peluru dan kurang ubat ataupun kurang ubat bedil lah ataupun peluru nak tembak lah. Time tu jugalah dia kehabisan. So bila dia dah British berjaya hapuskan kubu dia dan Yang Tuan Antah pula tak ada peluru nak isi pistol apa semua. So British berjaya tawan Parui dan Bukit Putus. So bila British dapat tawan kubu pertahanan Yang Tuan Antah ni dah kalah dah. So apa yang dia boleh buat? Dia bundur diri ke Johor. Okey, nampak pihak British dia guna je senjata dia yang lagi canggih, habis kalah Yang Tuan Antah. Okey, seterusnya adalah legenda Sarawak, Pagi tu Pagi Gelaban Rentak Wira Bukit Satu. Kita tengok pada 1861 James Cook berjaya tewaskan Rentap dalam serangan ketiga. Tadi sebenarnya kita tengok dua kali serangan James Cook berjaya dipatah oleh Yang Tuan Antah dekat Bukit Satu. Tapi pada 1861 James Cook berjaya kalahkan Rentap pada serangan kali yang ketiga. Kali ketiga baru dia berjaya menang. Okay, apa yang James Cook guna untuk kalahkan Rentap? Okay, James Cook guna meriam terbaga. Bukit Saduk yang diberikan Bukit Saduk dan angkatan tentera yang lebih besar. So dia start guna senjata lagi canggih lah, meriam yang dibuat daripada terbaga dan dia ramaikan tentera dia untuk kalahkan Rentap dekat Bukit Saduk. So akhirnya apa yang berlaku? Cook berjaya tawan Bukit Saduk. So bila dah berjaya tawan Bukit Saduk, okey, Rentap ni dah dianggap sebagai tewas, dah kalah dah lah, dia dah hilang dia punya tempat pertahanan. So Rentap undur ke Entabai. So kat situ kita nampak lah perbezaan dari segi senjata antara legenda tempatan kita dengan pihak British tentu. Macam kedua-duanya ketinggalan dari segi teknologi dan kecanggihan senjata untuk tentang pihak British yang ada advantage dari segi senjata. Alright, semua? Okay, seterusnya kita tengok kelemahan dari segi ancaman perundangan barat. Macam sebenarnya kita belajar Haji Abdul Rahman Limong dia gunakan agama ataupun perundangan untuk tentang pihak British. Tapi ada juga kelemahan dari dia punya serangan tu, iaitu ancaman undang-undang barat. Okay, kita tengok yang pertama, kebangkitan tahun 1922. Okey, dekat Kuala Temelong ni dia diadakan satu peraturan baru dengan bersihkan tanah tanpa ambil pas kebenaran. Okey, pada tahun 1922 dekat Kuala Temelong ni satu peraturan baru telah dicipta, iaitu bersihkan tanah tanpa ambil pas kebenaran. Sebenarnya dia orang kena ambil pas, tapi kali ni tak payah ambil pas. Okey, so kebangkitan tahun 1925. Okey, 300 hingga 500 orang petani dia orang berkumpul kat Kuala Temelong dan bersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah hak kerajaan tanpa kebenaran. Okey, so 300 hingga 500 orang ramai berkumpul ni. Contoh macam dalam gambar ni kumpul perang. Ni bayangkan petani 300 hingga 500 orang kumpul ni. Ramai gila kat Kuala Temelong tentu. Dia orang bersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan tanpa kebenaran. So dia orang buat tu tanpa sebarang pas kebenaran apa semua. Ramai 300 hingga 500 tu, bukan sikit tu. Seterusnya kita tengok kebangkitan tahun 1928 dekat Maran, Kuala Temelong dan Kuala Perak. Apa yang dia orang buat? Dia orang isytiharkan perang terhadap British
dengan cara diorang duduki balai polis, bangunan kerajaan dan kibar bendera merah. Okey, so diorang nak tunjukkan diorang punya isytihar perang tu, diorang start duduk dekat balai polis dan bangunan kerajaan. Sama-sama diorang kibar bendera merah, tanda diorang nak lawan pihak British. Okey, so kebaritan tahun 1928 juga, Haji Abdul Rahman Limbong dua kali dia ditangkap dan dipenjara di Terengganu. Sayangnya tahun 1928 tu Haji Abdul Rahman Limbong kena tangkap pula. Lepas tu dia kena dipenjara di Soal pula dekat Terengganu. Okey, sama juga dalam tahun 1928 ni apa yang Haji Abdul Rahman Limbong dapat, dia dijatuhkan hukuman buang negeri ke Mekah kerana mahsur. So hukuman yang dikenakan kepada Haji Abdul Rahman Limbong ni berdasarkan Undang-Undang Barat, dijatuhkan hukuman untuk buang negeri. Dia dibuang ke Mekah sebab dia menghasut orang Terengganu kat ketika tu untuk tentang British. Alright. Okay, so kita nampak kekuatan undang-undang British pada masa tu mengalahkan undang-undang rakyat tempatan tentu. So memang habislah, tewaslah. Surrender. Jerman tak ada buat apa. Dia kalah macam tu je. Alright. So seterusnya kelemahan yang seterusnya adalah kelemahan dari segi gagal mentapsir perjanjian. Kali ni kita tengok legenda kita punya negeri iaitu Perak, iaitu Datuk Mahajalala Pahlawan Melayu. Alright. Okay, so apa yang berlaku? Siapa yang salah? Yang pertama tengok apa yang berlaku. Tindakan Sultan. Sultan Abdullah dan pembesar gagal cabar perjanjian Pakur. Sultan dengan pembesar tentu dia gagal nak cabar perjanjian Pakur. Time tu. Lepas tu lagi, usaha nak batalkan perjanjian tersebut perlu dapat sokongan British. Itu yang susah tu. Perjanjian Pakur ni kalau nak batalkan, kena ada sokongan daripada pihak British yang lain pula. So time tu memang dah susah dah. Dalam masa sama juga, pembesar Melayu tak ada masa yang cukup untuk teliti atau untuk cek perjanjian Pakur tu. Dia orang ada masa yang singkat untuk baca tafsir semua perjanjian tu. So kat situ dah ada kekurangan, tak ada kelebihan dah untuk Datuk Mahajalala dengan geng dia untuk tengok perjanjian tu. So apa yang berlaku, dia orang gagal mentafsir perjanjian tu dan akhirnya dia orang tewas. Tewas dalam kerana gagal mentafsir perjanjian tu dengan pihak British. Alright. So kelemahan yang seterusnya kita tengok legenda dari Kelantan dan Sabah. Kelemahan dari segi tipu muslihat. Okey, untuk di negeri Kelantan kita tengok legenda yang sangat famous, Tok Janggut Pejuang Jihad. Okey, apa yang berlaku ni? Okey, pihak British didesak Sultan Muhammad keempat Kelantan untuk isytiharkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya sebagai pendahagaan terhadap Sultan Kelantan. Okey, so British ni dia paksalah Sultan Kelantan tu untuk isytiharkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya sebagai dahaga terhadap Sultan. Dia paksa Sultan tu. So apa yang British buat ni, tipu daya, ada pemerintah British ni berjaya takutkan rakyat untuk tidak sokong dan start Tok Janggut. So bila British buat tipu muslihat untuk desak Sultan, British berjaya takutkan orang Kelantan. Orang Kelantan saja takut sebab British desak Sultan, dia orang jadi takut, so dia orang tak nak join Tok Janggut. Itu tipu muslihat British yang dia buat. So apa yang berlaku, pihak British berjaya untuk memperdayakan orang Kelantan tu tak join askar Tok Janggut. Okey, seterusnya kita tengok Mat Saleh, pahlawan Sabah. Alright. So apa yang pihak British kat sana buat? Okey, so SPUB, tahu SPUB, syarikat tu menggunakan tipu muslihat untuk melemahkan perjuangan beliau. Of course, SPUB digunakan tipu daya nak lemahkan perjuangan Mat Saleh. Kita tengok pada tahun 1898, rundingan pendamaian menggatal SPUB benarkan Mat Saleh takbir daerah di Tambunan. Pada tahun 1898 ni, rundingan pendamaian dekat menggatal, syarat dia benarkan SPUB benarkan Mat Saleh nak takbir ataupun kontrol daerah Tambunan. Tapi pada tahun 1899 ni, SPUB ambil alih pula pentadbiran Tambunan. So kayaknya tipu muslihat dari segi pendamaian kontrak. Dia tipu Mat Saleh. Alright. So kat sini kita nampak pandainya pihak British dan menggunakan tipu muslihat nak tipu penduduk dan juga pemimpin tempatan tentu. Alright. So seterusnya kelemahan dari segi penentangan. Bukan, dah habis dah. Itu je segi kelemahannya mak kata ya. Alright, so kegagalan penentangan masyarakat tempatan. Ada beberapa faktor kegagalan penentangan masyarakat tempatan ni. Okey, yang pertama kita tengok faktor istana.
Okay, so faktor istana ni, okay, British menggunakan istana untuk memadam kebangkitan masyarakat tempatan. Okey, apa yang Pak British buat ni, dia guna kuasa istana lah nak padamkan kebangkitan rakyat tempatan. Dia pakai kuasa istana. Memang tak adil lah. Yang kedua, sokongan. Okey, dalam pertangan ni tak ada sokongan menyeluruh dan kurang sokongan daripada pihak istana. Okey, rakyat tempatan dia kurang dapat sokongan daripada uh, uh, istana. Paling kuat sokongan tentu daripada pihak istana dan kurang sambutan lah daripada rakyat lain. Mungkin sebab takut. Yang ketiga, faktor kegagalan seterusnya, kegelemahan teknologi. Of course, dari segi senjata, Barat lebih canggih berbanding dengan masyarakat tempatan yang pakai meriam kecil yang boleh bawa, sniper rifle. Tak boleh lawan lah dengan senjata British macam tu. Meriam terbaga lah, askar lagi ramai, tak boleh lawan. Memang kita kalah dari segi teknologi dan tu. Seterusnya, kelemahan strategi. Okey, memang time tu kita kena mengaku kelemahan strategi oleh pemimpin tempatan kita. British ni dia guna macam-macam strategi untuk atasi kebangkitan masyarakat tempatan. Antaranya tentera pada tentera macam tadi James Book dia serang rentap pakai tentera yang lagi ramai. Itu senjata moden, contoh sama juga James Book dia pakai meriam terbaga. Lepas tu pecah belahkan pakatan. Pecah belahkan pakatan, gunakan istana dan tipu muslihat. Ada tipu daya semacam British buat dekat Tuan Janggut dengan Mat Saleh ni. Ini antara contoh strategi British guna nak lemahkan strategi pemimpin tempatan kita. Seterusnya, Pakatan British Belanda. Yang ni, Pakatan British Belanda. British ni dia start buat pakatan dengan satu di geng dekat Eropah, Belanda. Belanda time ni dia jajah Indonesia. So British buat pakatan British Belanda untuk padamkan kebangkitan masyarakat tempatan. So bila diorang buat pakatan ni, kini kuasa British ni ataupun kuasa seorang British ni lagi jadi kuat lah. So rakyat takut lah dengan orang tu. Dan akhir sekali penentangan bersifat setempat. Okey, so kebanyakannya penentangan masyarakat ataupun legenda pemimpin tempatan kita time tu, dia lebih kepada negeri masing-masing je. Dia tak ataupun kawasan daerah-daerah masing-masing. Dia tak menyeluruh ke satu negeri. So tak kuat sangat lah kalau ikutkan dari segi penentangan tu sebab dia tak dapatkan spread ataupun tak dapat sebarkan penentangan dia orang tu. So kalau macam contoh dekat satu daerah je, dia tak menyeluruh ke seluruh negeri. So gagal dekat situ dah. Okay, ini adalah antara kegagalan ataupun faktor kegagalan penentangan masyarakat tempatan, iaitu faktor istana, faktor sokongan, kelemahan teknologi, kelemahan strategi, Pakatan British Belanda dan juga bersifat setempat. Okey semua? Alright, good. Okay, so kesimpulannya, apa yang kita boleh dapat bila kita tengok daripada chapter ni? Okay, so apa yang kita boleh dapat? Kisah perjuangan masyarakat tempatan tentang British ni perlu dijadikan iktibar. Kita kena ambil iktibar, kita kena ambil contoh untuk diri kita sendiri. Alright? Okay, kebangkitan masyarakat tempatan tewas kerana kelicikan British menyusun strategi. Okay, kita kena mengaku rakyat tempatan kita time tu tewas sebab British ni dia banyak idea, banyak tipu muslihat dan dia pandai menyusun strategi untuk kalahkan masyarakat kita time tu. So apa yang kita kena buat? Okey, oleh itu kita kena hargailah usaha tokoh-tokoh dan rakyat tempatan tentu untuk menentang British. Bukan senang dia orang nak lawan dengan pihak British yang ada macam-macam kelebihan senjata, askar, tapi dia orang still berusaha untuk menentang ketidakadilan yang diadakan oleh British. So apa kita kena buat? Kita kena hargai, respect dia orang. Alright. So itu saja untuk chapter hari ini. Macam biasa, jangan lupa study sebab test akan datang dan jangan lupa buat latihan yang saya akan bagi sebentar lagi. Alright. Itu saja daripada saya. Jumpa next class. Bye. Assalamualaikum. Apa-apa masalah boleh DM saya kalau tak faham ke apa ataupun cikgu siapa lah DM lah. Alright. Bye bye. Assalamualaikum.